Dan sekarang saya jemput Yang Berhormat Sungai Buloh. Terima kasih Tuan Pengerusi memberi saya ruang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan di peringkat jawatan kuasa berkaitan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Tajuk yang saya ingin sentuh ialah berkaitan dengan KEMAS. Ya. Saya anggap KEMAS sebagai satu institusi yang sangat penting dan butiran yang saya nak rujuk ialah 051300 di bawah bekalan. Ya. Tuan Pengerusi, KEMAS ni sebagai satu institusi tabika menguruskan lebih kurang 11,000 premis, 11,000 tabika dan memberi manfaat kepada 230,000 kanak-kanak lebih kurang, dan tugas yang penting yang dilaksanakan oleh 17,000 staf. Ya. Inilah begitu besar institusi ini. Dan inilah sistem tabika yang tak silap saya adalah terbesar di Malaysia dan mungkin yang tabika yang dikendalikan di bawah Kementerian Pendidikan lebih besar daripada segi kanak-kanak, jumlah kanak-kanak, tapi kurang dari segi premis dia. Topik saya ialah berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembaikan bangunan KEMAS. Baru tadi kita dengar daripada YB Bukit Gantang tentang berapa tabika di kawasan ini yang uzur sangat. Perkataan ini sangat-sangat uzur. Saya setuju. Saya dah dalam tempoh saya berkhidmat sebagai Timbalan Menteri KPLB, saya ada peluang untuk turun ke banyak kawasan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dan lihat dengan mata saya sendiri keadaan premis seperti KEMAS. Boleh saya sebut ni jumlah premis KEMAS di bawah kategori uzur dan kurang baik, bukan 10-20, bukan 100-200, ribuan daripada 11,000 premis yang kita kendalikan di KPLB. Jadi inilah saya nak rujuk kepada Kementerian KPLB dan bertanya, inilah perlu diberi ketumpuan dan dari segi peruntukan yang kita bagi di sini, di bawah kepala 051300 hanya 9.5 juta. Dalam jawapan oleh Kementerian kepada saya, bertarikh 10 November, bila saya tanya tentang berapa peruntukan untuk membaik pulih, jawapan diberi pada saya ialah 8.18 juta dibelanja untuk 2020 yang memberi manfaat kepada 250 tabika. Kalau itulah kadar dia, nampaknya premis tabika yang uzur akan menunggu mungkin lebih daripada 10 tahun untuk dibaik pulihkan. Dan ini kita tidak boleh teruskan. Saya cadangkan kepada Kementerian bahawa kita perlu peruntukan yang mungkin sekurang-kurang 10 kali ganda untuk membuat pembangunan yang wajar kepada tabika-tabika supaya kanak-kanak di luar bandar dapat merasai pendidikan yang berkualiti. Bukan belajar di dalam premis yang tak selesa, yang nampak teruk, uzur dan sebagainya. Jadi itulah cadangan saya kepada Kementerian. Dan saya nak alih kepada tajuk bekalan elektrik luar bandar dan bekalan air di luar bandar. Kepala 017, 042 dan juga yang berkaitan dengan air, iaitu 02002, 02003. Peruntukan adalah agak besar. 226 juta untuk elektrik luar bandar, 480 juta untuk air. Tetapi, dan ini saya minta pengesahan daripada Kementerian, benchmark yang digunakan di dalam Kementerian untuk, dari sekala kita kira kos serumah, ialah dalam lingkungan 100,000 kepada 120,000 serumah. Bagi saya, pendekatan ini perlu ditukar. Sebab kalau kita gunakan jumlah itu, maksudnya walaupun peruntukan dia besar, manfaat dia akan maksimum kepada 2-3,000, 4,000 isi rumah. Tapi yang menunggu air bersih di Sabah, Sarawak dan sebagainya adalah dalam jumlah ribuan. Besar, sangat besar. Yang penduduk luar bandar yang masih menunggu air bersih. Jadi Kementerian patut
mengkaji semula pembelanjan ini dan menukar pendirian mereka kepada sumber-sumber alternatif, baik air ataupun elektrik. Di mana saya perhatikan, saya dah melihat dengan mata saya sendiri, pihak NGO dan beberapa pihak sudah berjaya memberi bekalan air bersih, memberi elektrik 24 jam, tapi dengan kos yang jauh lebih rendah daripada benchmark yang sekarang digunakan, iaitu 100,000 ke 120,000 seisi rumah. Dan boleh saya ingin tanya pada kementerian juga, boleh ke kementerian bagi jumlah berapa kampung di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang masih belum menerima air bersih di rumah. Saya tengok dengan mata saya sendiri di Jeli, dan masa itu lawatan saya ditemani oleh Yang Berhormat Jeli juga. 100 lebih kampung di Jeli, ada juga di Baling, di Sik, masih gunakan air bukit. Jadi boleh kita dapat jawapan dari di sini berapa kampung masih dalam keadaan itu, walaupun Malaysia dianggap sebagai negara yang maju dari segi prasarana. Terima kasih Sungai Buloh. Akhirnya saya rumuskannya. Ringkas. Baik. Inilah butiran berkaitan dengan jalan perhubungan desa. Saya nampak angka ini mesti ada satu kesilapan. Saya minta ini disiasat. Sebab disebut sana, belanja kita untuk jalan perhubungan desa dan amenity social ya, untuk tahun 2019 dan 2020 adalah dalam 18,000. Itu mustahil. Ratusan projek dibuat di bawah jalan JPD, Jalan Perhubungan Desa, dan amenity social di bawah KPLB. Saya tahu itu secara fakta. Tapi belanja ini disebut di sini adalah kosong-kosong, dan untuk JPD 18,000 dan sebagainya. Saya minta ini disiasat sebab, dan kalau memang salah yang seperti saya nampak dibetulkan. Inilah di muka surat 221 di buku itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Buloh.